Kisah misteri boleh berlaku disebabkan banyak perkara. Ada yang berlaku disebabkan punya sejarah tersendiri, dan ada yang berlaku disebabkan sifat dengki, dan ada yang menjadi persoalan sehingga kini. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanggil-panggil macam tu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, anda masih lagi bersama Santai Chill. Terima kasih kerana setia menonton channel kami ini. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe untuk tanda sokongan anda kepada kami. Dan yang mana dah subscribe, terima kasih kerana setia menonton sehingga kini. Okey, hari ni kita masih lagi bersama caller kita. Siapa lagi? Tak lain tak bukan Daya. Okey. Hari tu kita dah tengok part 1 kan. Okay, yang kali ni kita jemput lagi sekali untuk kita dengarkan kisah dia untuk part 2. So pada yang menonton ni, yang mana baru, yang mana belum follow Facebook kami, IG kami, boleh follow sekarang. Okay, sebab kat sana kami akan update video ataupun notification yang lebih awal supaya korang dapat notice yang kami akan keluarkan video-video yang terbaru. Okay, kita tak nak tunggu lama lagi. Kita nak dengarkan cerita pertama daripada Daya. Okey Daya, apa khabar? Assalamualaikum. Khabar baik. Alam. Apa khabar orang sana baik semua? Juga. Guru Santai Chill semua alhamdulillah sihat. Ada yang beberapa tak sihat. Yang mana tak ada muka kat dalam tu, tak ada lah tu. Tak sihat lah tu. Yang ada depan kamera ni alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang mana kat luar tu, okey, disebabkan sekarang pandemik makin teruk. Okey, stay at home, jangan pergi mana-mana. Kita jaga SOP apa semua. Dan jangan lupa juga setia menonton Santai Chill di masa PKP ni. Kan bagus duduk rumah tengok Santai Chill kan. Okey, Daya. Apa cerita kali ni yang nak dikongsikan bersama? Cerita ni tentang satu masa saya pergi berobat di Johor. Okey. Kita nak dengarkan terus dari awal. Okey. Masa ni saya masa praktikal lah. Sambungan daripada cerita yang part 1 dulu, tapi ini keluar daripada sekolah. Saya berobat di Johor. Time praktikal tu saya selalu sakit kan. So time tu pergi Johor sebab ada seorang ustaz nak bantu saya untuk sembuh. Siapalah tak nak sembuh kan, semua orang nak sembuh. Saya pun iktihar ikut. Sebab terlalu kerap kerasukan, terlalu kerap kena kacau, saya ikut. Sampaikan orang dalam sekolah tu cakap saya membelah, saya menyimpan benda-benda. Jadi kita rasa down lah sebab kita tak ada benda tu. Bila orang cakap macam tu, okey aku nak pergi juga berobat. Pergilah, siapa-siapa nak bawa, okey aku nak pergi. So dalam masa seorang tu ada seorang ustaz ni nak bantu, dia ajak pergi berobat. Hari pertama tu pergi malam Jumaat. Hari pertama sampai tempat berobat tu, macam biasalah kita duduk kenal ni, tapi saya tak tahu pun siapa yang nak ubat saya sebenarnya. Dan sebenarnya orang tu tak ada kat situ masa tu. Lepas tu tiba-tiba datang seorang lelaki dengan pakaian biasalah. Kita pun tak tahu dia tu sebenarnya boleh ubat kita. Dia datang, dia tanya saya lah. Dia tak adalah pakai macam jubah ke kopiah. Tak ada, dia biasa je. Lepas tu dia tanya saya, baru sampai ke? Dia cakap, siapa nama apa semua tu. Saya jawab, tapi dalam masa tu saya tak boleh nampak dia. Terus saya ketakutan, saya menggigil. Tak boleh nampak dia? Saya tak boleh nampak dia. Entah kenapa, mungkin saya rasa takut lah. Tak tahu kenapa. Time tu saya tak tahu pun dia yang akan ubat saya. Rasa menggigil. Lepas tu akak yang dengan ustaz ni cakap, ustaz beritahu akak bawa dia dulu ke dalam. Saya duduk dalam tu berborak-borak. Okey, saya tak takut lah, macam rupa macam tu je lah, borak-borak dengan akak tu. Ustazah. Malam tu kita orang hampir malam tau, sebab berobat
petang saya pergi petang habis sekolah. Malam tu berubat selepas maghrib. Saya duduk seorang-seorang dekat luar. Kat luar rumah tu lah. Rumah orang tempat kita orang berubat tu. Sebelah rumah tu surau. Bila azan je saya terus meraung. Terus meraung. Tapi saya dalam keadaan sedar lagi lah. Badan saya rasa jadi kejang, jadi keras, jari semua kita macam, tahu tak bila kita mengeras. Kalau pernah nampak orang kerasukan, dia tangan dia tiba-tiba jadi kejang. Oh, dia kejang. Tapi dia macam susah saya nak beritahu, tapi macam tu lah. Tiba-tiba jadi keras. Jadi lepas tu saya masih boleh lagi nampak orang sekeliling saya, tapi saya tak mampu nak gerakkan badan-badan saya semua. Seolah kita ni tengah dikawal. Okey. Tengah dikawal. Perkataan keluar dari mulut saya pun saya bukan macam ni. Saya tak cakap, tapi benda suara saya bercakap, tapi bukan saya yang nak bercakap. Saya cakap, engkau ni bodoh lah, baliklah, sial lah, macam tu. Okey. Saya sedar. Macam ni saya sedar apa yang keluar dari mulut saya, tapi bukan saya yang keluarkan benda tu. Faham? Suara saya pun bukannya suara saya. Suara garau, itu suara besar. Oh. Macam tu. Seolah-olah memang kita kena kawal oleh sesuatu lah. Sesuatu. Sampai satu tahap saya bergerak, berdiri. Time tu saya mampu buat apa, sebab kita dalam keadaan macam yang kita nampak samar-samar, semua benda samar-samar. Pada awal dulu, masa awal kena, saya tak nampak apa. Tu hitam je. Sebab time tu Ustaz cakap, time tu saya dikawal memang 100% dipegang oleh benda tu. Time ni mungkin saya dah ada kekuatan sikit. Macam tu kan, saya jadi nampak samar-samar benda-benda sekeliling saya lah. Time tu air mata saya jatuh, sebab saya rasa sakit tau bila kita tak nak gerak tapi orang gerakkan kita. Masa itu Dayah pun cuba untuk lawan lah. Kita lawan, sebab Ustaz yang orang sekeliling pun cakap, lawan benda tu, jangan biar benda tu kuasai kau 100%. Macam tu. Dah bila macam-macam lah saya jadi pada time tu. Jadi tu maksudnya saya jadi ular. Saya jadi, bukanlah saya bertukar jadi ular, maksudnya badan saya tu bergerak macam ular. Saya jadi harimau. Saya menari. Lepas tu benda ni saya berubat ni 7 hari tau, berturut-turut. Dalam 7 hari berturut-turut tu benda sama jadi. Tapi yang hari keempat, saya ingat hari keempat berubat, saya ada nampak benda putih dekat kawasan sebelah rumah. Dia macam ni, rumah ni tengah-tengah, sebelah kanan surau, sebelah kiri kawasan pokok getah, belakang rumah semak. Dia macam ni Johor ni dekat Tangkak tau, rumah tanah sendiri kan. Rumah satu-satu macam tu. Kawasan kampung lah. Rumah kampung, memang dalam lah. Rumah pun jauh-jauh. Saya nampak benda dekat kawasan getah tu, saya nampak benda putih tinggi dalam kawasan getah. Tapi muka tak ada, tak nampak apa, mungkin sebab gelap. Tapi dia tinggi. Lepas tu saya sedar maksudnya saya tak kerasukan lagi time tu. Hari keempat tu saya masuk pelan-pelan rumah, tapi saya dalam rasa ketakutan, menggigil. Lepas tu terus saya mengamuk dengan orang semua kat situ. Saya mengamuk, saya suruh dorang pergi, jangan ganggu aku, macam tu. Saya suruh pergi, macam hari-hari sebelumnya jugalah, macam tu. Dan paling teruk, dalam keadaan separa sedar, kita dah samar-samar, dah tengok kita mengamuk. Saya time tu saya lari masuk ke dalam kawasan pokok getah. Dayah lari masuk dalam kawasan pokok getah? Yes. Masuk dalam kawasan pokok getah tu. Dalam waktu ketika hujan saya masuk. Saya, kalau yang kenal saya badan kecil tau. Time tu lah. Sekarang tak adalah kecil sangat. Time tu saya dengan yang kecil. Orang pegang tau. Kita dipegang oleh akak-akak kat situ, makcik-makcik kat situ pegang. Tapi saya terlepas, lari keluar dari rumah tu, saya sampai dekat pokok getah. Budak lelaki yang kejar, Diorang cakap cerita kat saya lah. Time tu dia cakap diorang tak fikir apa dah, sebab takut kita hilang dalam tu.
Sebab malam diorang tarik saya, tarik bawa pergi rumah. Okay, masa tu yang Dayah lari tu Dayah kerasukan lah kan? Dah kerasukan dah time tu. Apa yang membuatkan Dayah masa tu kena rasuk? Adakah masa tu kebetulan dirawat oleh ustaz ataupun tiba-tiba ada nampak something dah Selepas saya nampak benda putih dekat pokok getah tu. Yang tinggi tu? Yes, dan saya lari tempat yang sama. Dah nampak kenapa pergi kejar dia? Masa soalannya kan, saya pun tak tahulah kan. Saya lari pergi tempat yang sama benda tu ada. Lepas tu kalau langsung tak nampak apa. Lepas tu diorang bawa masuk ke rumah, saya terus pengsan. Memang pengsan lah. Tak dapat ustaz pun buat ruqyah apa semua kan. Dan ruqyah tu badan saya tersedar, badan saya rasa panas sangat. Macam terbakar sebab kita tak boleh dengar kan. Saya sedar, saya menangis, rasa takut sebab saya takut. Saya takut them tu sebab saya takut benda tu ikut saya lagi. Saya alami benda tu samalah tempoh 7 hari tu begitu. Lepas tu sampai ada ketika tu kan, saya berubat tu mungkin ada orang yang datang. Dia cakap saya gila tau. Dia cakap saya gila sebab saya nampak benda tu, saya lari macam tu, macam budak ni gila ke apa. Sebab bila saya nak jadi tu, saya akan senyum sorang-sorang, bercakap sorang-sorang. Saya macam bercakap macam mana, saya bercakap dengan diri saya ke dengan siapa-siapa sekeliling saya pun saya tak tahu. Jadi orang ingat saya gila lah. Tapi saya tak kisah pun sebab saya rasa orang kat situ mungkin first time nampak ke apa kan. Alhamdulillah. Dan hari yang terakhir, hari ke-7, saya berobat kat situ, mengamuk sama jugalah, menjerit-jerit kesakitan sebab di ruqyah. Lepas tu paling terakhir yang orang cerita lah, time saya terakhir di obat tu, saya kena cekik oleh sesuatu. Memang time tu saya kena cekik. Ini hari terakhir lah. Memang pengalaman yang orang cakap, kita rasa time tu kita dah nak mati sebab kena cekik. Lepas tu mata saya ni ke atas. Dan saya sedar time tu, tersedar, saya nampak benda yang tak berbaju. Benda tak berbaju, warna hitam, muka buruk, bertanduk dan lidah terkeluar depan saya. Masa tu Dayah keadaan macam mana? Baru sedar ke apa? Tak, dia macam ni. Saya kena cekik tu. Saya tak sedar tau. Tapi bila tiba-tiba saya tersedar, saya nampak benda tu. Tapi dalam keadaan saya memang kena cekik. Saya rasa kena cekik. Tapi bukan benda tu yang cekik? Saya tak tahulah sebab saya nampak dia depan mata saya. Saya tak tahu siapa yang pegang saya punya leher. Tapi bukan, semestinya bukan orang yang kat situ lah. Bukan ustaz yang ubat saya lah. Kemungkinan benda tu lah. Sebab benda tu betul-betul depan saya. Bertanduk sampai bertanduk, lidah terkeluar macam tu. Okey. Empat dia. Yang ni cerita yang pertama lah. Ke ada sambungan lagi? Ada sambungan tu, yang lepas saya berubat hari ke-7 tu, hari lepas kena cekik apa semua tu, malam tu saya mandi tau. Mandi sebab kita dah penat, kita nak tidur kan, kita mandi dulu. Saya mandi tu, saya nampak kesan gigitan macam yang kalau ada gigi taring kan. Kesan gigitan dekat lengan saya, dia warna biru macam orang kena tumbuk, yang lama dah kesan kena tumbuk tu. Tapi 2 je, macam kena gigit macam tu, macam ular gigit pun ada. Macam tu. Lepas tu saya terfikir, ada benda ke gigit aku, dia ke gigit aku. Saya fikir macam tu. Okey. Tentulah. Untuk cerita yang pertama daripada Dayah ni, aku nampak cerita dia ni lebih pada pengalaman dirasuk lah. Walaupun dia sebagai macam yang nampak ni dah macam satu kebiasaan lah. Walaupun dah biasa nampak, still lagi takut lah. Betul. And lagi satu, sebenarnya bila jadi keadaan macam ni, sebenarnya bukan Dayah seorang yang diuji tau. Orang yang menolong kat sekeliling, siapa di samping tu pun ujian buat dia orang juga. Kat situ juga kita nampak siapa yang kawan yang sebenar nak tolong kita, susah senang.
siapa yang sanggup nak ubah kita, sebab ada juga yang tak sanggup kan. Tu ujian untuk dia orang juga. Tapi bukan masalah dia orang ni ada masalah iman ke apa, bukan, tapi betul. mungkin dia sendiri pun tak bersedia dengan ujian macam tu. Betul. Sebab kalau kita, sebab saya nampak lah time saya sakit ni, siapa yang dengan saya, memang betul profesor saya sendiri cakap kat saya, cakap sebenarnya ujian ni bukan ujian untuk awak je, untuk ujian untuk kawan-kawan awak yang ada sekeliling awak, siapa yang sudi jaga awak. Mungkin betul lah awak cakap semestinya diorang tak bantu tu sebab diorang iman diorang tak ada ke, iman diorang tak kuat ke, tak, sebab diorang pun tahu kemampuan diorang macam mana. Sedangkan ustaz sendiri bercakap dengan saya, yang ubat saya semua, cakap sebenarnya bila dia ubat seseorang tu, dia akan dapat juga bisa-bisa dia, kemungkinan benda tu ikut dia balik. Macam tu. Sebab dia pun akan attack siapa yang cuba tolong dia kan, supaya nak regangkan balik hubungan tu. Jangan tolong dia, masalah. Betul. Yang mana cakap gila tu ada jiran saya kat sini, anak dia kerasukan, and sampai orang cakap anak dia gila. Sebenarnya kita tahu anak dia tak gila, tapi yelah, mungkin persepsi orang ni kadang dia cakap sebab dia tak pernah mengalami, and dia hanya fikir secara logik sains je. Tapi bukannya logik sains tu tak betul. Kita kat dalam Islam ni, kita kena ada kepercayaan. Kepercayaan pada alam gaib ni. So benda-benda ni dah jadi dari dulu lagi, dari zaman Nabi lagi, takkanlah tak percaya kan. Betul. So yang mana ada kawan yang ada juga situasi sama macam Dayah, so korang tolonglah dia, tolong bagi support. Seorang yang tak boleh buat apa, tak boleh bawa dia bagi berubat ke apa, bantulah dia, bagi support. Janganlah kita macam alah dia ni, sebab saya dulu time study, saya ada orang, bila saya sakit ada orang yang sampai kat saya, meroyan lagi ke dia macam tu. Apa tapi kita tak payahlah macam, bagi saya macam lantak kau lah, bukan kau yang dapat, aku yang rasa, jadi lantak lah. Betul. Seksa, aku dengar pun seksa tau, penat dia. Betul. Okey Dayah, kita nak dengar cerita yang kedua daripada Dayah. Cerita kedua ni berkenaan dengan, pernah tak tergambarkan macam mana rupa jin-jin? Rupa jin Yes. Kita pernah cuba gambarkan, tapi itulah macam tak tergambar pula. Sebab saya ada pengalaman lukis benda-benda tu dalam keadaan saya time tu bukan saya. Okey, menarik. Benda tu jadi dekat rumah sewa dekat UPSI. Sebab time tu saya kena kerasukan dekat studio UPSI, saya dibawa balik ke rumah sewa. Dan kebetulan senior saya yang buat kajian tentang benda-benda tu ikut balik ke rumah saya dengan satu lagi kawan dia. Lepas tu diorang tak ni tahu, tak panggil ustaz ke apa, diorang duduk, biar duduk, saya duduk, diorang bercakap, berborak dengan saya. Dan kawan yang senior saya ni cakap macam ni, awak rupa awak macam mana, boleh awak lukis tak? Dia macam tu. Siapa yang cakap tadi? Senior saya. Senior saya yang mengkaji benda ni. Sebab dia, saya tak silap saya, dia buat FYP pasal benda tu. FYP pasal mistik pun ada. Yes. Okay. Lepas tu dia pun dengan cepatnya bagilah kertas lukisan ni. Kawan-kawan saya yang cerita yang berada kat situ lah, yang dekat rumah sewa saya tu, bagi tahu, bagi kertas lukisan. Dia tanya, macam mana rupa kau? Okey, dia lukis. Dia lukis benda-benda bertanduk, macam-macam, sebenarnya macam-macam lah. Yang ada yang bertanduk, memang mengerikan lah semua bertanduk. Rupa jin ni, kalau ikutkan apa yang saya lukis, yang dia bagi nampak, benda tu dia tak serupa tahu semua. Bukannya satu, jin ni satu je, satu bertanduk dua, lidah terkeluar, hidung macam tu, habis buruk, tak, dia banyak macam. Sebab jin laut pun ada. Betul. Yang masa tu Dayah yang lukis dalam keadaan tak sedar kan? Betul. Bukan satulah gambar, ada dua. Bukan, banyak. Banyak tu tak tahulah. Dia cakap macam ni, yang awak nampak dekat ni macam, yang dekat ni macam mana, yang dekat Bintara Siswa macam mana, yang dekat belakang ni macam mana. Saya lukis satu persatu. Yang bertanduk, yang di belakang
belakang studio apa ni, dekat fakulti muzik tu macam mana bajunya, macam mana rambutnya, macam mana. Gambar tu Dayah ada stay simpan tak? Tak, bukan saya simpan sebab itu bukti kajian sini saya. Dia seolah-olah dia gunakan saya time tu lah, kebetulan ataupun mengambil kesempatan yang ada. Tapi tak kisahlah, yang penting dia jangan sewakan video yang saya kena. Okay. Tapi dalam masa yang sama tu dia ada tanya pasal dia ada tak, dia tanya macam tu. Dan saya senyum cakap iya awak ada. Dan saya cakap sendiri dekat dia sebab dia buat kajian pasal benda ni kan. Benda tu cakap kat dia, engkau yang sengsara nanti sebab benda-benda yang kau buat tu engkau lah tuan dia. Cakap macam tu. Sebab kalau saya lah time waktu tu saya tak sedar kan. Tapi bila saya sedar tu saya marah juga sebenarnya. Tak patut dia buat macam tu. Betul lah. Lagi satu, benda yang dia buat tu memang bertuankan dia. Dan saya mimpi benda tu. Mimpi benda yang dilukis tu? Ya, benda tu yang dia lukis tu saya mimpi. Sebab tak tahulah kenapa saya yang mimpi. Benda tu macam seolah-olah ganggu saya lah. Sebab benda yang dia dah wujudkan, benda tu ganggu saya. Dengan muka benda banyak tau. Muka buruk, bertanduk, merangkak jalan nak pergi dekat saya. Tapi alhamdulillah lah benda tu dalam mimpi. Okay, tadi Dayah cakap benda yang diciptakan tu kau tuan aku, dia tuan tu lah yang buat tu. Okay, benda yang dia buat tu dalam bentuk apa? Lukisan ataupun apa? Dia, kalau kita belajar seni, ada satu seninya arca. Dia buat arca. Arca ni benda yang kita boleh sentuh. Jadi benda tu wujud lah. Dia mewujudkan benda tu. Dia buat arca yang berbentuk macam benda-benda mistik ni lah. Dia bukan benda mistik tau. Rupa jin. Oh, dia buat rupa jin. Yes. Dan benda tu claim seolah-olah dia mewujudkan tempat baru untuk benda-benda tu. Okay, faham. Itulah antara saya nak bagi tahu sebenarnya benda tu macam ni. Walaupun kita minat nak mengkaji benda-benda macam tu, tapi tak boleh sebenarnya. Memudaratkan diri sendiri. Mungkin tidak masa terdekat, tapi masa akan datang kita tak tahu. Mungkin kajian ni sebenarnya tak ada masalah. Cuma apa yang dia buat tu mungkin melampaui batas atau benda tu tak ada garis panduan yang betul kan. Sebab tu dia bukannya, bayangkanlah kan kalau macam saya, dia bercakap benda tu saya dah bagi tunjuk kat dia, okay, ni macam ni. Benda tu datang dekat saya. Benda tu kiranya dia macam sedikit mengganggu dekat saya lah. Saya dengan keadaan sakit benda-benda ni, lepas tu datang lagi benda ni dengan rupa-rupa macam tu. Kalau awak nampak, awak sendiri yang akan nampak. Mungkin saya tak tahulah awak lari ke, awak pingsan ke, saya tak tahu. Nampak benda arca-arca yang dibuat oleh senior tu tadi. Ya, tapi arca tu maksudnya arca tu tak hidup kan. Tapi yang saya nampak hidup tau. Agak menyeramkan lah untuk saya. Rasanya benda ni kan, kalau di dalam lukisan pun mungkin sama kan. Sebab betul yelah, betul. Kita cuba melukis dia. And dalam Islam pun adalah cakap mungkin nanti kat akhirat dia minta nyawa kita. Betul. Wallahualam. Tapi apa yang saya tahulah, kalau benda tu dilukis sempurna, tapi mungkin niat tu pun akan sedikit bantu benda-benda ni kan. Yelah, kita pula lukis dia pula tengah tengok aku jadi rupa ni, aku kacau dia. Betul. Boleh jadi macam tu, dia nak cuba sesatkan kita kan. Okey, menarik. Jadi benda-benda ni agak menyeramkan bagi saya lah. Kalau saya cerita ni orang tak seram, saya tak tahulah. Yelah. Sebab yang seram yang mengalami, yang nampak. Yang mana tengah dengar ni mungkin tak seram, tapi kita ambil sebagai iktibar. So, betul. Kita nak buat sesuatu tu, fikir dulu masak-masak. Betul. Janganlah kita ambil kesempatan kat orang kan. Tapi saya tak kisah pun, time tu saya tak kisah lah. Tapi lama saya fikir keadaan dia nanti akan datang. Yelah. Betul. Okey Dayah,
Cerita pertama menarik, kedua lagi menarik, ketiga ada tak? Dekat, saya tak ingat nama tempat ni. Kalau siapa budak-budak usia tahu, depan e-learning depan tu. Okey, Pintu e-learning. timur e-learning kan. Ada Depan blok tu A, jalan blok B. terus ke nak jalan ke studio. Aha. Kan ada dewan kuliah bahagian situ. Oh, DKD. Kan depan sebelah e-learning tu macam ada kawasan parking yang gelap kat situ. Saya selalu jalan kan, saya just kalau pergi studio jalan sorang-sorang apa semua. Kat situ banyak tau. Oh ya. Kat situ banyak sebab tu dekat perpustakaan tu, area perpustakaan tu bahaya. Sebab saya pernah macam seorang ada benda ikut. Sebab kita sakit kan. Saya bila sakit saya senang nak detect benda tu tau. Kalau bau memang confirm lah, semua orang tahu kalau bau benda-benda yang tak elok jangan tegur lah. Ini saya macam ada benda ikut saya kat belakang. Daya nampak lah macam tu. Nampak tu macam mana saya nampak bayang tau. Bila kita berpusing tu kita nampak bayang. Oh, tapi Daya buat tak tahu je lah. Saya tak tahulah apa benda sebab time tu saya belum sakit lagi. Tapi benda tu memang ada kat situ. Di situ. Daya kata tadi bahaya sebabnya ada nampak banyak ke apa macam tu? Memang banyak. Dekat OFC tu tak payah cakap lah. Sebab mungkin sebab satu terlalu benda tempat lama kan. Semua orang tahu kan tempat lama zaman apa Jepun ke apa. Kat situ. Lepas tu satu lagi studio seni. Tahulah studio seni banyak benda-benda yang lukisan yang macam awak cakap, lukisan, arca, benda-benda macam tu. Benda yang gaib-gaib ni suka benda tu. Kiranya dia menumpang kat situ. So, jadi senang lah. Daya ada nampak jugalah kat studio seni ni banyak jugalah. Studio seni memang banyak. Sebab sebelum saya kena pun saya tahu ada senior saya kena juga kat situ, yang selalu kena kat situ. Okey. Jadi pelajar-pelajar UPSI tu yang mana tengah study dekat rumah tu syukur. Betul. Korang tak kena. Sebab time saya dulu sampai lewat malam duduk studio. Bahaya. Bukan bahaya sebab apa? Sebab kalau ikutkan memang bahaya sebab kita kalau seorang-seorang memang bahaya. Kalau ramai-ramai tu alhamdulillah okey lagi. Tapi kalau okey bila dia tarik kerusi, tapi kalau dia dah tunjuk diri dia, bahayalah. Pernah jugalah yang ada pengalaman Daya dengar dia tarik kerusi ke? Pernah dekat studio catatan yang baru ke? Yang baru ke atas logam ke? Nampak? Catatan tak, saya time tu SEM 1. Akhir SEM ke? Akhir lah nak hantar final work kan. Saya belum siap time tu, saya duduk situ. SEM 1 lah saya. Duduk situ buat. Time tu saya seorang je. Saya seorang benda tarik kerusi, tapi benda-benda macam tu kita macam dah biasa. Sebab kat rumah pun saya selalu benda tu jadi macam tu. Jadi tak ada apalah. Sampailah seorang kawan saya datang, budak lelaki 2 orang datang cakap, Daya awak seorang ke? Balik tak elok macam tu. Sebab time tu saya tak tahu apa lagi, belum nampak kan, jadi saya tak takut lah. Bila dah nampak tu baru saya rasa macam aku tak boleh. So mungkin ada juga sebab kenapa disuruh balik awal kan. Macam sebelum ni macam dah ada sedia ada kes. Betul. Okay. Jadi pelajar dekat USI bukan seni saja sebenarnya, muzik ke apa. Apa yang kita belajar pun kat mana-mana tempat ada. Macam yang selalu cakap, kita cuba ada sikit amalan supaya jadi peninding untuk diri. Janganlah lepas ni dah cakap budak UPSI seni dah tak nak datang studio. Jangan. Kan datang. Cuma ni benda ni senang. Kalau kita berani, dia tak ada. Tapi jangan berani sangat. And dia takut, jangan takut. Sebab saya seorang yang berani sangat. Nampak, berani sangat pun jadi lain. Bila dah nampak dah tak berani pula. Betul. Okey, terima kasih Daya sebab sudi berkongsi cerita bersama Santai Chill.
Okey, Sama. mungkin nanti akan datang ada part 3 pula. InsyaAllah akan ada. So sebelum tu yang sedang menonton jangan lupa like, share dan subscribe untuk video-video akan datang dan lebih menarik. Yang mana dah subscribe tu like sikit, komen sikit kat bawah, kasih meriah, okey. So jumpa pada minggu akan datang. Assalamualaikum.